Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid, bersama lagi dengan saya hari ini ya dalam mata pelajaran sejarah tahun 5 agama Islam di Malaysia. Baik, murid-murid dah bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Sila buka halaman 22 hingga 29 ya. Murid-murid hari ini akan belajar 3 perkara iaitu menerangkan kedudukan agama Islam ya dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu ya sehingga merdeka. Seterusnya menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan objektif ketiga ialah pada akhir pembelajaran ya kamu dapat menghuraikan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Baik, murid-murid, cuba kamu lihat ya buku kamu ya, Agama Islam dalam Pentadbiran. Murid-murid, pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Ya, di mana hukum kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain ya. Okey, contohnya seperti hukum kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Ya, yang tertera dalam buku teks kamu itu ialah ada dua ya. Undang-undang negeri ya, negeri Melayu lain seperti di Pahang ya. Baik, undang-undang ni sangat penting ya untuk ya mengawal ya kehidupan manusia ya. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Okey, bayangkan sekiranya negara tidak mempunyai undang-undang. Baik, murid-murid. Dapatan daripada tajuk kecil ini ya, hukum kanun Melaka ni pertama menjadi sumber rujukan ya untuk menggubal undang-undang di negeri lain ya. Contohnya hukum kanun Pahang dan undang-undang negeri ya. Baik, seterusnya pentadbiran ni agama Islam ni penting dalam membentuk pentadbiran ya. Ada sedikit salah tu ejaan ya. Okey, seterusnya undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan manusia. Kalau tak ada undang bagaimana maksudnya dapat awal. Dan akhir sekali, keharmonian negara terjamin apabila rakyat mematuhi undang-undang. Ya, bagaimana bayangkan kalau negara tak ada undang-undang, kan? Baik. Seterusnya kamu lihat muka surat sebelah tu ya. Okey, semasa zaman penjajahan, bagaimanakah Islam, kedudukan Islam pada zaman penjajahan? Sebelum zaman penjajahan iaitu Portugis dan Belanda di Melaka ya, undang-undang Islam boleh diamalkan. Ya, tetapi apabila penjajahan British ya ataupun Jepun ya sudah menduduki tanah Melayu pada ketika itu, ya kedudukan Islam pada ketika itu sudah berubah sedikit. Maksudnya bukanlah undang-undang itu berubah tapi kedudukannya ya, pelaksanaannya ya bagaimana ya. Okey, baik. Pada zaman penjajahan British, sultan ya menjadi ketua agama Islam ya dan adat istiadat Melayu ya sebenarnya tidak lagi menjadi ketua negara ya, ketua pemerintah lah ya. Dia hanya menjaga agama Islam ya. Bermaksud undang-undang Islam ni hanya digunakan dalam hal ehwal yang berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Begitu juga semasa zaman zaman pendidikan Jepun ya. Sultan jadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing lah ya. Baik, kita lihat dapatan perbandingan kedudukan agama Islam sebelum dan semasa penjajahan ya. Baik, lihat sebelum penjajahan hukum kanun Melaka tu menjadi rujukan dalam pentadbiran ya semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, menjadi sumber rujukan utama ya. Okay, tetapi berbeza semasa zaman penjajahan iaitu British dan juga Jepun. Semasa zaman Jepun ya, Jepun ni mewujudkannya Majlis Agama Islam di mana majlis ini bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Okey. Baik, selepas sekiranya kamu masih ingat ya, negara kita Jepun lah, British, lepas tu Jepun, lepas tu British ambil balik ya. Dan kita mendapat kemerdekaan daripada British ya. Baik, selepas negara kita merdeka ya, agama Islam ni menjadi agama persekutuan Malaysia. Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia, tidak seperti zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu di mana pada ketika itu Islam sebagai agama rasmi ya. Ini tertakluk ya dalam termaktub ya dalam Perlembagaan Persekutuan ya dalam perkara 3 di mana agama persekutuan bagi tanah Melayu ya ialah agama
Islam, ya. Apa maksud agama persekutuan, ya? Bermaksud Islam sebagai agama persekutuan di mana agama-agama lain boleh diamalkan, ya, masih boleh diamalkanlah. Maksudnya rakyat masih bebas mengamalkan agama lain, ya, di Malaysia ni. Okey. Itulah kamu dapat lihat, ya, selain daripada masjid, ya, kamu dapat banyak lagi rumah ibadat lain yang ada di Malaysia. Itu bukti menunjukkan agama Islam merupakan agama persekutuan. Baik, murid-murid, bagaimanakah Islam dapat membentuk perpaduan dalam masyarakat? Ya, baik, setiap agama ni menuntut umatnya untuk melakukan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, ya. Contoh dalam Islam, ya. Islam ni nilai dia dalam sejagat ni dapat membentuk perpaduan. Contohnya toleransi, ya, bagaimana Islam mengajar semua orang untuk bekerjasama dalam pelbagai urusan. Kemudian Islam mengajar, ya, tentang kasih sayang, mengasihani, mengasihi orang lain, membantu, ya, walaupun berbeza agama, ya. Seterusnya Islam juga mengajar, ya, umatnya untuk mewujudkan perdamaian, ya. Contohnya dalam mesyuarat, ya, tidak mencetuskan pergaduhan, dan Islam juga mengajar umatnya untuk bersederhana. Jadi nilai sejagat ini dapat dibagi kepada 4, iaitu toleransi, kasih sayang, perdamaian dan kesederhanaan, ya. Baik, begitu juga dengan agama lain sebenarnya, ya. Jadi sebab itulah kita kena saling hormat menghormati, sebab semua agama, ya, menuntut pengamalnya mengamalkan nilai hidup yang baik. Baik, seterusnya bagaimana nilai kemanusiaan itu menjamin kesejahteraan dalam agama Islam, ya. Baik, Islam menuntut manusia, ya, ataupun penganutnya, ya, sentiasa, ya, menjaga hubungan, ya, sesama manusia, iaitu bersangka baik, ya, menghormati sesama individu, ya. Seterusnya menjaga hubungan manusia dengan alam sekitar, ya. Kita pelihara, kita pulihara dan kita indahkan alam sekitar, ya. Dan seterusnya tentulah, ya, hubungan manusia itu dengan Tuhan, iaitu dengan mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan. Contohnya seperti umat Islam bersembahyang, berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi nilai kemanusiaan dalam agama Islam ni dibagi kepada 3, iaitu manusia dengan manusia, ya, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Tuhan. Baik, seterusnya, okey, ini adalah ibas kembali sahaja, ya, topik-topik kita, iaitu pertama agama yang dianuti dan dihormati, kemudian bagaimana Islam itu datang ke tanah Melayu, dan bagaimana Islam dalam pentadbiran pada zaman dahulu, iaitu zaman pentadbiran Sultan Melaka, dan agama Islam pada hari ini, ya. Seterusnya bagaimana Islam itu dapat membentuk perpaduan dan dan keharmonian dalam masyarakat. Jadi kita, ya, sebagai rakyat Malaysia, tentulah kita cinta pada negara kita, ya, dan kita menghormati dan kita faham, ya, tentang agama Islam ni dah lama bertapak di tanah Melayu, ya, sejak dahulu lagi, di mana keharmonian masyarakat ni kekal terpelihara, ya, kerana wujudnya persefahaman dan nilai hormat menghormati. Okey. Jadi kita, ya, sebagai murid, sebagai warga negara Malaysia, ya, hendaklah menanamkan sikap-sikap yang baik inilah. Ya, pertama, kalau dari segi sudut diri sendiri, kita bentuklah, ya, bentuk agama itu sebagai membentuk sasiah yang cemerlang dalam masyarakat pula. Kena harus faham bahawa kita mempunyai pelbagai agama, ya, dan kepercayaan di Malaysia. Jadi kita kena saling menghormati, ya. Dan keharmonian negara ni mudah dicapai apabila, ya, semua orang mengamalkan toleransi, kasih sayang dan wujudnya persefahaman antara kaum. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya harap kamu faham dan amalkan apa yang telah cikgu sampaikan, iaitu apa yang agama kita suruh kita buat, yang agama larang kita tinggalkan, supaya kita dapat membentuk, ya, negara yang harmoni. Baik, itu saja untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum dan jumpa lagi.